Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wat tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pelajar yang dirahmati oleh Allah sekalian, pertamanya marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpah kurnianya kita dapat berkumpul lagi pada pagi ini bagi meneruskan pembelajaran kita pada suasana PKP ini, dan insya-Allah pada pagi yang mulia ini kita akan meneruskan perbincangan kita pada pelajaran akidah berdasarkan kepada buku teks Kapa pelajaran akidah tahun 5. Insya-Allah para pelajar tahun 5 diminta untuk membuka buku teks Kapa pada muka surat 10. Pada muka surat 10. Dan insya-Allah kita akan bincang pada pagi ini, baca dan fikirkan tentang apa yang dikatakan tujuan beriman dengan sifat iradah Allah. Tujuan beriman dengan sifat iradah Allah. Kita orang Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wajib kita beriman dengan Allah memiliki sifat iradah, iaitu Allah yang Maha menentukan segala-galanya. Allah berkehendak segala-galanya dalam melakukan segala perkara tanpa dipaksa. Jadi, apa tujuan kita beriman dengan sifat iradah Allah ini? Baik, lihat kepada peta minda yang dibuat dalam muka surat 10 ini. Tujuan beriman dengan sifat iradah Allah dan akibat mengingkari sifat iradah Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama disebut di sana, tujuan kita beriman dengan sifat iradah Allah ialah redha dengan iradah Allah. Redha di atas ketentuan, ketetapan daripada Allah Subhanahu wa taala. Redha di atas tujuan dan ketetapan yang Allah Ta'ala lakukan, laksanakan, apa yang berlaku ke atas kita redha. Ini sifat yang paling mulia yang ada pada diri seseorang, dia dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apabila dia redha, setelah kita sebut ada usaha dan ikhtiar yang kita buat. Redha, mesti redha. Apa yang berlaku ke atas kita ini mesti redha dengan di atas iradah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kedua, sabar menghadapi ujian daripada Allah. Segala yang berlaku itu kadang-kadang bukan di atas keinginan kita, bukan di atas cita-cita kita. Lalu apa yang berlaku itu kita kena sabar untuk menghadapi, ianya merupakan ujian daripada Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita ini di dunia. Baik, yang ketiganya dikata iman menjadi kuat. Dengan sebab kita beriman dengan sifat iradah Allah, iman akan menjadi kuat. Iman akan bertambah kuat di atas keyakinan tersebut. Itu anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Bila mana kita tidak ada syak dan ragu-ragu dengan Allah Subhanahu wa taala, nescaya Allah taala akan menjadikan kita orang yang kuat imannya. Baik, yang keempatnya disebut tujuan kenapa kita beriman dengan sifat iradah Allah, supaya kita menjadi orang yang ada berkeyakinan, mana yakin, percaya sungguh-sungguh dengan Allah Subhanahu wa taala. Di atas setiap yang berlaku ini merupakan daripada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita menjadikan orang yang bersedia menerima apa saja yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelimanya, orang yang bila mana dia beriman dengan sifat iradah Allah Subhanahu wa taala, tujuan utamanya ialah supaya dia tidak menjadi orang yang putus asa di atas segala cita-cita dan harapannya. Kerana apa? Dia yakin bahawa segala yang berlaku itu daripada Allah Subhanahu wa taala, baik dan buruknya daripada Allah Subhanahu wa taala. Sama ada tercapai ataupun tidak cita-cita ataupun harapan yang dia lakukan, semuanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu dia redha, kita sebut tadi dia redha di atas ketetapan daripada Allah. Dia tidak akan menjadi orang yang berputus asa dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang keenamnya, tujuan kenapa kita perlu beriman dengan sifat iradah Allah Subhanahu wa taala
iaitu kita perlu ada konsep berikhtiar, mana ada usaha dan ikhtiar. Bukan maksudnya bila beriman dengan iradah Allah, Allah yang menentukan segala-galanya, lalu kita serah segala-galanya kepada Allah tanpa kita perlu berusaha. Itu konsep yang salah. Sebab itulah bila Allah Ta'ala memiliki sifat iradah, Allah yang maha menentukan segala-galanya, lalu kita perlu kepada usaha dan ikhtiar. Kerana usaha ikhtiar itu sebagai sebab musabab dipanggil. Tidak akan berlaku sesuatu itu, pasti Allah Ta'ala datangkan sebab musabab. Sebab musabab untuk kita mendapatkan sesuatu kejayaan mesti ada usaha dan ikhtiar. Setiap suatu kejayaan itu tidak akan datang tercapai begitu sahaja tanpa perlu kepada usaha dan ikhtiar. Jadi orang yang beriman dengan sifat iradah Allah Subhanahu Wa Ta'ala di atas konsep bahawa kita perlu berusaha dan berikhtiar, itu tujuan utamanya. Baik, yang ketujuhnya, kenapa kita tujuan kita beriman dengan sifat iradah Allah ialah kita kena tawakal, tawakal kepada Allah. Bila mana iradah itu Allah yang menentukan segala-galanya, lalu kita ada usaha dan ikhtiar, kemudian kita kena tawakal kepada Allah di atas usaha dan ikhtiar kita. Mana kita kena serah. Setelah kita ada usaha dan ikhtiar, kita perlu serah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala amal kita, perbuatan kita kepada Allah, supaya Allah Ta'ala menentukan keberhasilan di atas usaha kita itu. Kalau cita-cita usaha kita itu sesuatu yang baik, kita supaya ianya mendapat kebaikan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itulah 7 perkara yang digariskan di sini, tujuan kenapa kita perlu beriman dengan sifat iradah Allah. Baik, kita terus kepada akibat mengingkari sifat iradah Allah. Kalau sekiranya seseorang itu tidak beriman dengan sifat iradah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, akan mengakibatkan perkara-perkara berikut. Akibat ini maknanya menunjukkan perkara buruk, perkara yang tidak baik kepada kita. Baik. Dulu kita baca tentang kesan. Kesan itu menunjukkan perkara yang baik kepada kita bila mana kita beriman kepada sifat iradah Allah. Ini akibat, maknanya menunjukkan perkara yang tidak baik bila mana kita tidak beriman dengan sifat iradah Allah. Yang baik, yang pertama, lupa diri. Kita akan lupa diri kita, siapa diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu kita menganggap apa yang kita miliki adalah dari atas usaha dan ikhtiar kita. Kita lupa bahawa segala yang kita miliki itu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi bila mana dia tidak beriman dengan sifat iradah, dia lupa diri dia. Dia lupa dia dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, yang keduanya, dia akan merosakkan iman. Orang yang beriman, orang Islam yang beriman mesti wajib percaya bahawa Allah yang memiliki segala-galanya, iaitu di atas sifat iradah Allah, Allah yang menentukan segala-galanya. Dia akan merosakkan iman seseorang bila mana dia menafikan, mengingkari, tidak percaya dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala di atas sifat iradahnya. Yang ketiganya, dia akan menjadi orang yang sombong dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dengan makhluk-makhluk yang lain. Bila mana dia merasa bahawa apa yang dia buat adalah di atas usaha dia sendiri, tanpa daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Inilah akibat daripada mengingkari sifat iradah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian yang keempatnya, orang yang mengingkari sifat iradah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia akan cepat berputus asa. Bila mana dia melakukan sesuatu dia tak berjaya, dia rasa sesuatu kegagalan padanya. Dia merasakan suatu kegagalan padanya, lalu dia akan berputus asa. Sehingga ada akibat daripada orang yang berputus asa ni, dia akan membunuh diri. Ada sampai tahap macam tu. Baik, yang kelimanya, orang yang mengingkari sifat iradah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia akan menjadi orang yang malas untuk berusaha. Kenapa? Dia tak yakin bahawa ianya daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala di atas setiap kelakuan, apa perbuatan yang kita buat. Sebab itu dia merasakan apa perlu dia berusaha. Apa perlu dia berusaha? Kenapa? Untuk dia mendapatkan sesuatu. Dia menafikan bahawa semuanya itu bukannya daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, hanya pada di atas usaha dan kemampuan yang ada padanya. Inilah akibat orang yang tidak percaya dengan sifat iradah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian yang terakhirnya, akibat mengingkari sifat iradah Allah ialah suka menyalahkan orang lain.
bila dia buat sesuatu, dia tak berjaya, dia gagal, dia akan menyalahkan orang lain. Kenapa? Dia tidak percaya bahawa kegagalannya adalah atas ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan di atas kehendak dan cita-citanya. Kereta ni boleh, kita ini hanya boleh berusaha dan berikhtiar saja, tapi yang menentukan segala-galanya adalah di atas qudrat dan iradah Allah yang telah menjadi qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah di antara perkara-perkara yang menyebabkan bila mana seseorang itu tidak beriman dengan iradah Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya saya minta pada para pelajar untuk membuat nota kepada perkara yang kita bincangkan pada pagi ini, iaitu tujuan beriman dengan sifat iradah Allah, dan yang keduanya akibat mengingkari sifat iradah Allah Subhanahu Wa Taala. Sekadar itu untuk pagi ini, semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.